Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam persaudaraan, salam perjuangan, salam Melaka berbau pintar hijau bersih. Saguduri gelir wanakkam semeni aparma ni hau ma khaifalukum anabil syukran. Marairan huarin inturun memondi caran tacihau. Tuan-tuan dan puan, saya Muhammad Anwar Fahmi Haridas bin Abdullah selaku Presiden Pertubuhan Masyarakat Sivil Melaka, termasuklah penganalisis politik dan think tank. Saudara dan saudari, untuk makluman saudara dan saudari, saya seorang aktivis juga, ya. Dan saya mempunyai pelbagai pengalaman, kemahiran dan juga ilmu seperti orang lain, ya. Manusia ini unik, mereka mempunyai potensi, kompetensi, intellectuality yang berbeza-beza. Kita perlu menghormati, menyantuni, menghargai setiap individu, dan mereka mempunyai suara dan hak untuk mereka tampil, bercakap, berkongsi pandangan, menulis, terlibat dalam conference, high impact journal, dan mereka juga menjadi penganalisis, penulis yang kreatif, mereka menjadi entrepreneur, ya, scholars, professors, think tank. Baik, dalam kapasiti itulah maka saya dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ataupun Tuhan yang tuan-tuan percaya, bagi mereka yang mempunyai Tuhan, maka kita manusia mempunyai kelebihan masing-masing. Ya, ada orang hebat dari segi ceramah agamanya, ya. Setiap hari dia keluar dalam TV, setiap detik dia keluar dalam radio, dia menampil secara visibility, ya. Ada orang memang dia suka buat index journal, empirical and scientific journal. Mereka akan pergi conference, mereka akan kejar Q1, Q2 journal dan sebagainya. Ada orang ada scholars, professors, think tank, mereka ni lestari dalam media, memberi pandangan, menulis, ya, berhujah dan dalil, menjadi penceramah bebas. Ada orang dia suka menjadi leader, leading organization or else Top Gun, ya, memimpin, menjadi general manager, ya, menjadi prime minister, ministers, exco dan sebagainya. Baik tuan-tuan dan puan, saya mahu beritahu, saya ni sebenarnya memang antara, ya, individu yang sentiasa diukuri, dipantau oleh pihak-pihak yang dia rasa biasa, tuan-tuan, ya. Manusia seperti kita ni, apabila kita trending, ya, tak kira lah Datuk Najib pun dia ada dia punya follower. Ada yang suka Datuk Najib, ada yang tak suka. Mahathir Mohamad, ada yang suka Mahathir, ada yang tak suka. Anwar Ibrahim, ada yang suka Anwar, ada yang tak suka, ya. Begitu jugalah pemimpin-pemimpin lain seperti Anwar Fahmi. Nama saya Anwar Fahmi, ya. Ada yang suka saya, ada yang tak suka saya, ya. Tuan-tuan dan puan-puan sama juga. I throw the ball to the wall, the ball bounce back to me. Maknanya tuan-tuan yang ada pun, ada orang yang suka tuan-tuan, ada orang yang tidak sukai tuan-tuan. Sebab manusia memang macam tu fitrahnya. Dia tak boleh tengok orang lain lebih bijak, orang lain ada kelebihan, kepetahan, kemampuan. Orang yang dia suka cakap 1000 kali pun, berjuta kali pun, apa pun dia buat, bagaimana pun dia tampil dalam apa-apa platform, tak ada siapa yang rasa gusar, risau dan sebagainya. Tapi kalau orang itu dia tak suka orang itu, apa orang itu cakap pun, bagi dia dah set dalam mindset dia, paradigm dia, hati dia kotor. Jadi manusia macam kita. Sebab macam saya ni, saya tak pernah attack mana-mana pihak, melainkan pihak itu mengganggu saya. Beginilah tuan-tuan dan puan, apabila ada pihak yang cuba menjatuhkan tuan-tuan, ya, menjumutkan tuan-tuan, menggunakan tangan-tangan gaib, depan kita baik, di belakang kita dia tikam gitu, ya. Banyak orang macam tu, ya. Dia nak berbaik dengan pihak ini, dia nak berbaik pihak ini, dia nak mendapatkan mileage, dia nak mendapatkan apa disebutnya sebagai apa-apa perolehan, pangkat, ya, kenaikan pangkat, ya, pengiktirafan, mileage. Dia mahu dia didekati, ataupun dia konon-konon dia ada banyak input tentang diri saya dan sebagainya, maka dia mengambil peluang dengan orang-orang yang menjadi baling batu sorok tangan, si kitul dan manusia-manusia yang zalim, ya. Bagi saya selalu sebut manusia jelmaan iblis. Tuan-tuan dan puan, ini memang selalu Nabi pun sebut, manusia macam kita ni kadang-kadang didampingi oleh syaitan. Jadi dia ada tanduk lah. Itu yang disebut manusia jelmaan iblis. Depan kita baik, belakang kita tikam. Ataupun dia memang tak baik dengan kita, memang dia ada personal conflict. Baik, saya nak sebut, saya sebagai antara think tank, scholar dan sebagainya lah, ya, ada juga orang yang macam dia keluar, banyak kali memberi pandangan, ya, berceramah dan sebagainya, tak ada masalah. Tapi jangan saya keluar. Sebab apa? Bagi dia apa yang saya cakap, sebab scholars, professors, think tank, penceramah, dia berbeza-beza tuan-tuan, ya. Cara dia bercakap, cara dia berhujah, cara dia menulis, saya tak boleh dijadikan orang lain. Profesor Agus dia lain, Profesor Siva Pandian apa benda Murugan lain.
Profesor Koh Kim lain, Profesor apa ini, ramailah scholars tak sama. Jadi personality saya, pendekatan saya sangat-sangat berbeza. Maka saya punya cara berintegriti, beraccountability, berani, dan saya tidak akan beri ruang dan peluang kepada mana-mana pihak, baik dalam Barisan Nasional, Pakatan Harapan, PKR, DAP, UMNO, dan apa-apalah, Perikatan Nasional PAS dan sebagainya. Jadi kalau saya sebagai pengalasi, saya bercerita tentang politik, kepimpinan, integriti, agensi, saya menegur dan sebagainya. Sebab itu hak saya yang termaktub dalam Federal Constitution Article 5 to 19, freedom of speech at any really choose your own school of thought. Negara ini bukan negara authoritarian. Masukkan dalam kepala tu, ambil emang ketuk sikit, Negara ini bukan negara authoritarian, totalitarian, regime komunis military. Saudara tak usahlah ugut, Ini bukan negara komunis dan ini bukan negara regime military, Nasib baiklah tuan-tuan, Allah Ta'ala ni tak bagi kuasa tau. Kalau bagi kedudukan jadi Perdana Menteri Malaysia ke, jadi pembesar ke, mati rakyat kat Malaysia ni, Lagi-lagi orang macam saya lah. Sebab itulah Allah memang selalu menjaga, melindungi kita semua, 33 juta rakyat Malaysia. Sebab kenapa mereka bimbang dengan saya? Sebab saya punya skill, saya punya kompetensi, saya punya cara bercakap dan sebagainya. Dan bagi mereka, lembu cocok hidung lah. Lembu kalau cocok hidung macam mana? Mereka mahu orang macam itu. Jadi saya tak boleh dijadikan begitu. Jadi apabila dia tak boleh kontrol saya dengan macam-macam cara, maka dia gunakan tangan-tangan gaib. Dia gunakan, bila saya lestari. Saya nak beritahu tuan-tuan, saya pernah diancam, diugut, penampilan saya. Mereka call media, mereka call broadcast media, printed media, CEO, editor, gatekeeper. Mereka beritahu jangan beri saya ruang dan peluang bercakap, memberi pandangan secara analytical. Nanti dia keluar ni, dia ni kalau kita tak boleh kontrol dia ni akan cakap itu, dia ni cakap ini apa semua, dia ni bahaya apa semua. Banyak dah mereka buat dan saya tahu, dan saya takkan ampunkan mereka. Saya minta maaf lah, dunia akhirat saya tuntut manusia macam ni. Sebab saya tak pernah kacau rezeki sesiapa. Kalau tuan-tuan buat bisnes dalam entrepreneur, dalam bisnes, bersaing secara sihat. Tapi apa tuan-tuan buat? You boleh ceramah, you boleh pergi conference, you boleh berdebat, you boleh buat apa-apa saja, you boleh tampil, tapi jangan saya. Kenapa dengki, sikap dengki ini ada pada you? You boleh baik dengan orang lain, tapi you tak boleh baik dengan saya. Sebab apa saya nak cakap dengan tuan-tuan? Apa yang saya cakap, saya keluar dan sebagainya, orang yang tak suka dengan saya, seperti mana saya kata, orang yang tak suka dengan bosku, Najib Razak, bukan semua orang suka. Mahathir bukan semua orang suka. Tuan-tuan pun bukan semua orang suka. Saya pun bukan semua orang suka. Sebab apa? Saya ni trending. Saya ni menjadi public figure. Saya ni menjadi orang-orang yang frontliner. Jadi bila saya menonjol sangat, orang-orang tertentu tak suka. Tapi apabila mereka menulis, mereka bercakap, mereka berujar, tak apa, orang boleh tepuk tangan, orang boleh doakan. Sebab apa? Inilah manusia hati kotor. Tak kira lah kita ni siapa. Benda ni tuan-tuan jangan ingat profesor, scholar, think tank, ustaz, ustazah pun tak ada sikap-sikap macam tu. Ada, bukan Alfie Tendatul Asyal Minhaj. Manusia ni dia beza dengan malaikat. Malaikat ni dia tak ada nafsu, dia hanya ada akal. Maka dia sujud zikrullah sepanjang masa dan dia tak ada sifat dengki, khianat dan sebagainya. Tapi manusia lain. Jadi sebab itulah saya nak beritahu pada tuan-tuan dan puan-puan, kemunculan saya, keberadaan saya, penampilan saya takkan berpihak. Saya akan cakap case by case. Apabila saya bercakap ni, memang saya punya niat dan nawai itu adalah mahu membentuk Malaysia ini menjadi satu negara yang tidak resis, tidak mengutamakan satu kaum dan satu budaya ataupun satu tradisi, di mana kita hanya mementingkan pihak ini pihak itu. Saya tidak mengganggu sistem apa-apa dan saya tak sebut nama mana-mana organisasi dan sistem. Yang saya sebut secara general, di mana saya selalu sebut, mana mungkin dalam Malaysia atau dunia ada satu bangsa atau satu pihak, satu etnik, demografi saja dibela dan dijaga. Apa cerita? Benda ini memang tidak ada dalam kitab Al-Quran. Allah Ta'ala tak pernah berfirman begitu. Nabi pun tak pernah buat macam itu. Dan Nabi mengajar kita usrat tazkirah, menerima semua anak Adam dan Hawa untuk kita sentiasa mendalami apa saja kalam Allah dan apa saja ilmu Allah, dan membantu mengangkat martabat tamadun bangsa pelbagai warna kulit, bangsa, agama dan kaum. Itulah dalam perlembagaan Madinah, Akabah 1, Akabah 2 yang Nabi buat. Tetapi itulah manusia-manusia ini. Saya sudah lihat perkara ini, asutan, ugutan, cuba menjumutkan saya, cuba kontak media, beritahu blog saya apa semua. Benda ni mereka buat lama dah, bukan baru. Daripada zaman-zaman Barisan Nasional, saya bukan attack Barisan Nasional, saya nak sebut daripada kepimpinan BN, ramai yang dulu buat daripada zaman Tun Mahathir. Saya tak sebut Mahathir, tapi dalam legasi kepimpinan jentera, kepimpinan Mahathir dulu buat macam tu. Lepas tu datang Datuk Najib punya tim, ada banyak juga kes lah yang kita dengar daripada
KPSPRM Datuk Muhammad Syukri Abdul menyatakan ugutan ancaman bagaimana beliau diugut bunuh mantan ketua KPSPRM Muhammad Syukri Abdul menangis-nangis di media boleh beritahu menyiasat kes dan sebagainya. Itu ketua pengarah SPRM diancam bunuh tuan-tuan rasa saya macam mana Jadi saya nak beritahu Inspektor Jeneral Polis Tan Sri Abdul Hamid Badur juga menyatakan beliau telah memberitahu kepada anggota polis dan pegawai kanan jangan mengugut, jangan cuba mendekati termasuk special branch dan siapa saja, jangan ganggu mana-mana individu rakyat di Malaysia yang sebenarnya lestari mahu membentuk masyarakat, mengajar kebaikan, menentang rasuah dan sebagainya. Dan ini keluar daripada mulut Tan Sri Datuk Seri Abdul Hamid Badur. Tuan-tuan boleh buka YouTube, cari dalam Google dan sebagainya, bersepah video dia, beliau banyak menyatakan beliau tidak mahu ancaman-ancaman sampailah meletakkan barang dalam beg mangsa dan sebagainya lepas tu menuduh dan sebagainya. Ini semua keluar dan itulah yang Datuk Ayub Khan Maidi Picha menegaskan berkaitan dengan salah guna kuasa, rasuah, ketirisan dan sebagainya. Dan begitu juga Tan Sri Inspektor Jeneral Polis yang dahulu menyatakan bahawa ini negara demokrasi kita menghormati pandangan pelbagai pihak tetapi mestilah menghormati landasan garis panduan undang-undang. Dan saya seorang yang menghormati Akta Polis 1997 dan saya sentiasa menghormati Tuanku Sultan dan Raja-Raja Melayu. Mengapa orang-orang tertentu tuan-tuan orang politik hati kecil CEO, profesor, doktor, ada segelintir bukan semua yang hati kecil dalam industri dalam yang mengenali saya dalam NGO dan sebagainya. Saya pun kadang-kadang saya sebenarnya tak pernah kacau diorang, tak pernah ganggu diorang, tak pernah kacau dengan saya. Hanya apabila mereka mengganggu saya maka saya bela lah. Contohnya tuan-tuan difitnah, tuan-tuan diancam, adakah tuan-tuan diam? Jadi tuan-tuan perlu ingat, manusia ni dia punya hasad, dengki, kianat, iri, hati, cukup cemburu seperti Al-Fadil Ustaz Datuk Kazim Aliyah menyatakan dia tak boleh cara kasar, dia main halus, sihir dan sebagainya, santau dan sebagainya. Ini juga Datuk Ayub Khan Maidi Picha, Ketua Polis Johor, menyatakan bahawa bagaimana manusia kalau tak boleh cara kasar, dia tak boleh buat apa-apa cara kasar, maka dia gunakan tangan-tangan gaib dan juga dia menggunakan perkara yang halus. Jadi itulah yang berlaku pada saya. Tuan-tuan nak membuat apa pun dalam perjuangan, kita mesti firm, kita mesti ikut track kita. Kita jangan layan ini si kita pengkhianat mereka-mereka yang asal dengki kianat. Mereka akan cakap mereka baik mereka tak niat baik, mereka baik, sebenarnya mereka adalah orang-orang yang baik lebih baik daripada malaikat. Dan sebenarnya mereka ni sebenarnya melihat saya ni sebenarnya mereka nak menunjuk jalan track dan sebagainya. Sebenarnya saya tahu siapa mereka dan apa mereka buat, apa agenda mereka, apa konflik saya dengan mereka dahulu dan sebagainya. Ini perkara biasa. Saya nak beritahu mereka-mereka ini ini manusia-manusia yang tak ada tanggungjawab, jangan ugut. Ini negara ada undang-undang. You nak cabar kat mahkamah. Kita pergi mahkamah, kita ada magistrate, kita ada court. You berani, kita jumpa di situ. Bagi saya, you jangan cuba ugutlah. Ini bukan negara komunis. Saya nak mendidik bangsa Malaysia. You ada platform, you cakap. Saya ada platform, saya cakap. Itu visibility, visible. Dan saya melihat perkara ini. Kenapa saya kena tegaskan? Saya memang jarang bercakap perkara ini. Tetapi kalau saya bercakap dengan nada yang tegas. Jadi saya tidak boleh melihat rasuah, ketirisan, salah guna kuasa dan mereka-mereka yang menzalimi rakyat. Jadi siapa nak membela rakyat? Siapa nak membetulkan paradigm? Siapa nak membetulkan anak bangsa Melayu, India, Cina, Sabah, Sarawak, Karazan, Puerto Rico asli? Jadi apabila saya tampil, kenapa sakit hati? Kenapa dengki? Kenapa khianat dengan saya? Kenapa beritahu media? Kenapa call sana, call sini? Jangan beri Anwar Fahmi peluang bercakap, berujar, berdalil. Tak payahlah nak bagi saya jawatan pun tak boleh. Saya dalam agensi, dalam sektor swasta ke, dalam industri ke, dalam mana-mana platform nanti saya jatuh takut. Tapi bila saya bercakap, dah lah bertahun-tahun quarantine saya. Sebab apa? Hasad, dengki, khianat, iri hati. Termasuk whistleblower lah. Saya antaranya whistleblower. You buat jenayah, you buat perkara yang tak betul, you punya salah guna kuasa dan sebagainya, mestilah kita angkat. You jangan main-main. Bagi saya begini, you jangan nak kontrol orang sebab ini negara demokrasi. Kita ada polis, kita ada hakim, kita ada undang-undang, kita ada eksekutif, legislatif, judiciary. Nasib baiklah you tak jadi Top Gun, you tak jadi CEO, you tak jadi it could be Prime Minister, Presiden. Ini nasib baik tau. Kalau you jadi, I tell you, you ingat apa? Malaysia ini negara apa? Negara you. You think that Malaysia is owned by you. Malaysia is our country. 33 juta rakyat punya country. You jangan ingat you boleh kontrol orang. Ini demokrasi, pilihan raya demokrasi, election demokrasi.
Itu hak rakyat untuk mengundi nak pilih siapa. Scholars, profesor boleh bercakap. Profesor ini mungkin dia pro kepada parti A, profesor ini pro kepada parti B. Profesor ini dia memang tak cakap ketua jabatan ke, siapa ke, scholar ke, memang dia orang ni semua depan memang tak cakap lah, belakang dia punya taksub menyokong tu kita tahu siapa mereka ni. Memang kebanyakannya dia akan cakap dia tak terlibat dengan parti politik, dia tidak terlibat dalam UMNO, BN, DAP apa pun, tapi memang sebenarnya dia penyokong kuat UMNO, penyokong kuat BN, penyokong kuat DAP, penyokong kuat PKR, tapi dia tak declare. Tapi untuk kenaikan pangkat, bila kerajaan ni naik, dia naiklah. Kerajaan ni naik, dia naiklah. Jusah C, Jusah A apa semua ni. Saya menunjukkan pada siapa? Saya tidak menunjukkan kepada sesiapa. Saya ulang suara yang dengki, kianat, iri hati, cemburu dengan saya, tolong guna otak ya. Jangan al-fitnatul syar'iyah. Saya tak sebut nama you, saya tak sebut mana-mana organisasi, saya tak sebut siapa. Saya ni siapa? Saya kata saya ni adalah Presiden Pertubuhan Kebajikan Masyarakat Sivil Melaka. Jadi saya ulang suara, apa platform, apa suara, apa kenyataan, keywords yang saya keluarkan tadi sebentar tadi saya sharing adalah berkaitan dengan status saya sebagai Presiden Pertubuhan Masyarakat Sivil Melaka. Ingat ya, kita warga negara Malaysia, kita dijamin dalam perlembagaan ya. Jadi itulah tuan-tuan dan puan ya. Saya sebenarnya saya dah buat banyak perkara dan banyak membantu banyak pihak ya, federal, state, local government ya, organisasi GLCs company ya, kementerian dan sebagainya. Ada pihak yang cemburui saya, yang tak suka ya, yang dengki kianat iri hati ni, dia tak boleh follow. Maka dia guna macam-macam cara lah. Tapi kalau dia keluar dengan kawan dia, dengan tim dia, dia naik apa semua, dia bercakap dalam mic apa, oi, tak ada masalah. Jangan saya ya. Jadi inilah tuan-tuan dan puan, ancaman-ancaman ini pernah berlaku pada Tan Sri Datuk Seri Abdul Hamid Badur ya, berlaku pada Datuk Ayub Khan Maidin PC, berlaku pada Muhammad Syukri Abdul ya, KPS PRM Datuk Seri ya, berlaku pada Anwar Fahmi saya lah tu ya, berlaku pada Anwar Ibrahim, berlaku pada Mahathir, berlaku pada bosku dan sebagainya ya. Apa pun saya nak sebut pada tuan-tuan dan puan, mereka tu itulah mereka ya. Mereka ni kalau boleh dia nak perbodohkan rakyat je lah ya. Dia nak tutup mulut, jangan cakap, jangan kritikal, ikut aja arahan dia, dipimpin oleh orang-orang rasuah ini ya, belajar tinggi ya, ilmu tinggi ya, baca Quran dan sebagainya. Saya tak tahulah orang-orang ni apa nilai dia orang ni. Sebenarnya you ada otak you ada ilmu you ada macam-macam record you belajar, you tak boleh beza ke mana rasuah, mana baik, mana buruk mana yang pengkhianat, mana yang petualang bangsa, you tak boleh beza You nak sokong, you nak mengampu, you nak membodek, you nak menjilat seperti mana Tun Mahathir kata. Saya suka pinjam ayat tau, bukan ayat saya. Jangan cakap saya keluarkan bahasa-bahasa sarkastik. Bukan saya. Saya pinjam dari apa yang diajar oleh tokoh-tokoh negarawan Malaysia, iaitu Tun Mahathir. Dia selalu sebut apa? Dia kata menjilat, mengampu, membodek. Ini semua dia fokus kepada scholars, professors, think tank. Bukan semua. Ada satu dua jenis manusia. Jadi bagi saya, kalau you buat lagi, saya tak boleh compromise. Ini jangan main-main ugut ya. Macam-macam orang visible ya, macam-macam orang tampil dan sebagainya, itu hak dia. Dan hak saya sudah banyak dikhianati, saya diugut, cuba dijumukkan dengan banyak cara. So I tell you the truth, jangan sampai satu tahap tu kesabaran saya hilang. Dan ingatlah, siapa pun ada keimanan yang sebenarnya. Saya pegang kepada keimanan itu. Jangan dengkilah, rezeki masing-masing. You ada rezeki you ada pangkat gaji you enjoy ya. Saya ada saya punya rezeki, saya punya bahagian. Politician Mahathir ya, Anwar Ibrahim ya, Najib bosku, semua ada bahagian masing-masing. Tak pasal ada dengki-dengki kianat ya. Jadi semua orang ada hak bercakap. You siapa? You ingat you malaikat maut ke? You nak kontrol saya? You ingatlah, saya sujud pada Allah ya. Kalau ditakdirkan kun fayakun, saya redha. Tapi jangan kamu nak jadi Tuhan. Dan sudah cukup saya diberi tekanan, diugut dan macam-macam cara yang gunakan ya. Bukan saja dalam saya punya career tau ya, malahan dalam keluarga saya. Dan saya tahu orang yang bertopengkan agama, siapa keparat-keparat ini ya. Ada, bukan semua. Ada satu dua jenis manusia, tuan-tuan dan puan ya. Itulah manusia ni ya. Kadang-kadang kita manusia, kita ada kesabaran, tapi apabila kita diuji, saya terpaksa beritahu pada tuan-tuan ya, saya punya penampilan ya, saya punya rezeki, saya punya pergerakan, semuanya dikawal ya. Kenapa? Inilah lagi zalim daripada Yahudi ya. Yahudi itu memang zalim, tapi dia lagi zalim ya. Dia tak tunjuk, dia macam baik aja ya. Pergi umrah, pergi haji, seperti Datuk Ayub Khan Maidin cakap kan ya? Orang pergi umrah, pergi haji apa semua, tapi korup, salah guna kuasa dan sebagainya. Jadi nasihat saya pada mereka, you jaga you punya kedudukan, you punya rezeki, you punya family, cukup ya. Jangan kacau orang lain. Macam saya nak membina bangsa negara, saya nak mencegah rasuah, salah guna kuasa. Saya tahu bagaimana kesesakan Datuk Ayub Khan Maidin PC dan Sri Abdul Hamid Badur, Inspektor Jeneral Polis, telah menyatakan bahawa rasuah berlaku di kalangan kepimpinan dan negara ini hancur dengan kepimpinan korup dan sebagainya. Jadi kalau tuan-tuan sokong mana-mana parti politik, itu masalah tuan-tuan.
Saya nak rakyat pilih kerajaan yang betul. Saya tak sebut PH ke BN. Saya kata you pilih wakil rakyat yang betul. Tapi jangan kontrol ayat saya. Jangan kontrol diri saya. You ada kuasa, you guna kuasa, you baling batu, you surut tangan, you main-main benda macam ni. Dunia akhirat saya tak lepas you. You ingat mati tu tetap ada. Janganlah dengki dengan orang. Cukup-cukup apa yang you ada tu. With that, syukuran dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.